Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam perbincangan mata pelajaran grafik komunikasi teknikal. So hari ini kita nak bincangkan tajuk unjuran ortografik. Kita nak selesaikan soalan 16 daripada buku modul local publication. Jadi di hadapan saya ni ada soalan nombor 16, yang mana pada soalan nombor 16 ni adalah bentuk sebenar yang disoal dalam peperiksaan SPM. Ini bentuk sebenar lah, lebih kurang dalam peperiksaan SPM merujuk kepada tajuk unjuran ortografik. So kita nak selesaikan. Jadi sebelum kita nak selesai, kita bincang ringkas saja. Kita tengok soalan. Soalan dibagi satu gambar rajah objek A, dibagi kedalaman 65 dan 40 mm, 40 dan 65 mm. So dia bagi pandangan, ini pandangan apa? Kita baca soalan. Lukis pandangan atas. Pandangan atas dia nak dan sisi kanan. Dia nak pandangan atas dan sisi kanan. So sisi kanan belah sinilah. Dia nak sini sisi kanan dan daripada pandangan atas. So bermakna yang diberi ini ialah pandangan hadapan. So kat sini ialah pandangan hadapan. So dia nak suruh lukis sisi kanan dan pandangan atas. Pelajar tu kena tengok apa kehendak soalan. Sebab kalau kesilapan, pelajar akan lukis sisi kanan, pandangan atas dia lukis di sini. Salah Pandangan atas di sini, pandangan hadapan dan pandangan sisi kanan. Merujuk kepada soalan. Okey. Jadi kita buat dulu, kita lukis dulu kita punya lukisan yang asas. Nanti kita bahagian lengkok ni kita buat last. Lengkok nanti kita buat yang terakhir. Okey? Jadi macam biasalah, kita buat paksi utama ortografik. Okey, tak ada ukuran apa-apa. Kita lebih kurang aja. Kita buat 4 bahagian untuk buat paksi utama ortografik. Guna pensel 2H. Okey, hitam pula 2H cikgu ni. Tak apalah, supaya awak semua nampak. Okey, kemudian apa kita buat? 45 darjah. Sebab ortografik kita sudut 45 darjah. Jadi pastikan 45 darjah betul-betul di atas bucu. Ini penting. 45 darjah betul-betul di atas bucu. Okey. Jadi kita sekarang ni diberi ukuran kedalaman. Butiran yang dah ada ialah butiran kelebaran. Okey, ini kelebaran dan butiran yang ada ialah butiran ini butiran kelebaran. So butiran kelebaran dah ada. Kemudian kita dah ada butiran ketinggian. Pada pandangan hadapan, kita ada ketinggian dan kelebaran. So, kedalaman dibagi. Jadi, baru lengkap lukisan kita. Jadi, untuk lukis pandangan sisi kanan, kita lukis pandangan sisi kanan dulu. Sebab apa kita nak lukis pandangan sisi kanan? Kenapa tak nak lukis atas? Sebab kita nak mencari lengkok nanti. Pada pandangan sisi kanan, perhatikan. Bila ada lengkok, bermakna ada satu bentuk butiran yang tidak sekata. Kalau selalu yang biasanya ada garis lurus. Tapi sini ada lengkok. Jadi butiran lengkok ini pada pandangan sisi kanan di sini. Sisi kanan. Okey, cikgu tulis sisi kanan. Jadi lengkok di sini kita tak lihat lengkok. Pada pandangan sisi kanan kita tak lihat lengkok. Kita cuma nampak garis lurus saja daripada bucu sampai bucu atas ni. Daripada bucu sampai bucu atas. Untuk hari ini cikgu akan lukis, cikgu akan cuba gabungkan berdasarkan kepada melihat permukaan dan pada tempat-tempat tertentu cikgu akan fokus pada titik persilangan. Sebab ada tempat yang kita perlu lihat permukaan saja. Contoh bila pandangan sisi kanan di sini, pandang dari sini, kita ada permukaan A, kita akan nampak permukaan B, kita cuma nampak permukaan C. A, B dan C. Di mana lengkok ini tidak nampak lengkok. Tetapi cuma nampak garis lurus di bahagian belakang. Sebab ini permukaan rata yang sama pada pandangan sisi kanan. Okey. Jadi kita ada A, B dan C. Kita cuba lukis. Jadi butiran ketinggian dah ada. Kita bawa sahaja ukuran butiran ketinggian kita. Maklumat ketinggian kepada pada pandangan sisi kanan kita. Okey, tengok cikgu bawa butiran je. Cikgu tak ukur pun. Cikgu bawa saja. Okey, butiran ketinggian. Okey, butiran ketinggian. Kemudian cikgu bawa butiran ketinggian. Okey.
Nampak? Cikgu ukur. Cikgu nak mula daripada sini. Lukisan cikgu. Bermakna titik, katakan titik sini titik nombor 1. Titik 1. So di sini ialah titik 1 di bawah. Paling hujung sekali. Jadi ukuran dia berapa? Titik 1 sampai ke hujung. Daripada titik 1 sampai ke hujung pada pandangan sisi kanan ialah ukuran maksima dia 65 mm. So awak kena ukur 65 mm. Ukur dengan tepat 65 mm. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 65. So di sini 65. So kita buat dulu kotak asas dia. Macam mana kotak asas cikgu? Rapat tepi. Kita dah ukur 65. Okey, 65. Siapa tak rata? Cikgu punya T-square melengkung T-square melengkung ni. Okey. 65. Okey, so sini 65. Melengkung sikit. Okey, 65. Kemudian daripada hujung, katakan titik 1 kat sini hujung ni titik 2. Di sini ialah titik nombor 3. So 1, 2, 3. 3 hujung sekali. So daripada 3 pergi ke titik 2 ialah dapat permukaan A ni. Berapa ukuran? 40 per 40. Padam sikit. Tak nampak sangat. 40. Jadi kena ukur lah 40. 40 kalau cikgu mulakan dengan 5, dia jadi nombor 9. 40. Okey. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. So kat sini. Okey. Cuba tarik teruslah. Sentuh sata utama ortografik kita pada sudut 90 darjah tu. Betul cikgu punya T-square cikgu sengit. Okey, tak apa. Jadi dekat sini kita tengok ada permukaan A, permukaan B. Pada pandangan sisi kanan permukaan A dan permukaan B satu petak sahaja. Satu petak sahaja. Jadi kita boleh objekkan. Okey, tajam sangat pensel cikgu. Okey. Kemudian kita ada sempadan di antara A dan B. Tengok, cikgu ambil titik 1, nombor 2, titik 2, titik 3 pada pandangan sisi kanan. Okey. So, pada permukaan C, nak dapat permukaan C, senang kita cari titik atas ni saja. Titik atas dia daripada 1 naik 2, 3, 3, sini nombor 4 membentuk permukaan A, permukaan B. Sini nombor 4, 4. So daripada 4 penghujung ni bila pandangan sisi kanan satu titik saja. Sisi kanan nombor 4 dan nombor hujung ni adalah satu titik saja. Jadi dia akan disambung kepada bucu yang membentuk permukaan C, bucu paling atas. So bucu paling atas mana? So bucu paling atas di sinilah. Paling hujung sekali. Tegak, pasal pandangan sini nampak melengkung ni, sebenarnya tegak. Tegak sini. So 1, 2, 3, 4. Cikgu ambil sini 5. Nanti cikgu ambil sini nombor. Ni nombor 5 So kat sini ialah nombor 5. Jadi permukaan C, walaupun di sini adalah lengkungan 4 ke 5 lengkungan, tetapi yang kita nampak ialah 4, 5. Kita nampak daripada 6. So 4 dengan 6 ni satu titik. 6 saja yang kita nampak, 6 ke 5. So nampak garis lurus lah. Tak adalah nampak lengkung dia. Okey, nampak garis lurus saja. Okey, siap. Permukaan A, B, permukaan C. Okey. Seterusnya, kita nak lukis pandangan atas. Dah lengkap dah. Ada tak A? A ada, B ada, C pun ada. Okey, bila lukis sini garis lurus, baru boleh awak buat lengkung di atas. Daripada 4 dengan 5 pada pandangan pelan. Sebab tu saya tak mulakan daripada pandangan atas. Sebab lengkungan tu kita tidak ada rujukan. Macam ni kita ada rujukan. Direct sini kita akan gunakan garisan lurus ini dengan garisan lengkung di sini untuk mendapat lengkungan 4 dengan 5 pada pandangan atas. Okey. Jadi kita nak dapat pandangan atas, kita bawa saja butiran, tak perlu ukur dah. So bawa saja butiran ke atas. Bawa saja butiran di atas.
bawa saja butiran naik atas. Jadi dekat sini butiran ni kita juga bawa, kita bawa ukur. Bahagian sini bahagian kedalaman. Ni kedalaman, bermakna sini kedalaman. Kedalaman kita bawa naik 45 darjah. Maklumat kedalaman kita dapat. Di sini kita ada maklumat kedalaman. Okey, ini pun sama. Dan sini pun sama. Okey. Jadi cikgu hitamkan sikit kat sini supaya awak nampak. Okey, cikgu hitamkan sikit paksi utama ortografik kita supaya tak bercampur dengan garisan objek yang membentuk objek kita. Ini paksi utama ataupun rujukan kita, paksi utama ortografik yang hitam sikit ni. Okey, jadi sekarang bila pandangan dari atas, apa yang kita nampak? Permukaan apa kita nampak? Kita nampak permukaan ini. Kalau A, B, C, kat sini cikgu letak D, kat sini kita letak E dan masih lagi nampak C. Yang nampak D, C dan E. Okey? Jadi kita nak lukis D dulu. Permukaan D. Permukaan D senang. Pada pandangan atas, titik 1 dan 4 kita nampak sama. 4. Tarik. So, sini 4. Okey. 2. Nampak tarik. 2. So, pada pandangan pada pandangan hadapan, butiran ni 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu ambil sini nombor 7. So nombor 7 ni pada pandangan sisi kanan, nombor 7 di sini atas, 2 di bawah, 7 atas. Pada pandangan hadapan 7 di sini, 7. Okey, dalam ortografi kita tarik, kita tengok persilangan dia. Di sini persilangan. So di sini ialah nombor 7. Dan sini nombor 8. Jadi kat sini nombor 8, atas 3, 8. Okey, pada pandangan hadapan, 8 ialah sama dengan 7. So kita tariklah butiran. 8 sama dengan 7, kita tarik butiran. So di atas. Okey, so kita dah dapat dah butiran. Nampak tak? Dia bentuk satu. Nampak bentuk dia, boleh lukis dah terus. Objekkan terus. Okey, senang saja untuk lukis unjuran ortografik. Okey, dapat. Kemudian kita nak cari titik penting nombor 6. Mana nombor 6? 6 pada pandangan hadapan, pandangan sisi kanan, 6 di sini. Nampak nombor 6? Pada pandangan hadapan, nombor 6 di belakang. So kita kena silang. Tengok. Okey, ini nombor 6. Di sini nombor 6. Kemudian nombor 5 mana cikgu? 5 dan atas ni tentulah 5. Tengok persilangan, ini ialah nombor 5. Jadi 5 sambung dengan 6 sambung dengan 4. Jadi kita pun sambung 5 sambung 6 sambung dengan nombor 4. Ni cikgu gabungkan di antara kaedah berdasarkan permukaan dan juga mencari titik. Baik. Sambung, belakang pun sambung saja. Jadi kalau 8, sini nombor 9. 9 di sini nombor 9. 9 dengan 5 walaupun dia melengkung, tapi bila pandang dari atas kita cuma nampak lurus saja. Soalan dia, kita nak bina 4 dengan 5. So 4 dengan 5. Bila dia lengkung, kita gunakan point di sini 4, 5, sini 4, sini 5. Kita kena gunakan dua butiran ini untuk mencari lengkung di atas. Jadi dia bila lengkung, kita ada kaedah dia. Katakan lengkung tu macam ni kan. Kaedah dia. Okey. Kita ada titik mula, kita ada titik tamat, dan mesti cari 3 titik antara. 3 titik antara. Kena cari. Titik mula mana cikgu? Titik mula kita boleh pilih titik mula kita boleh pilih 5. So 5 titik mula, tamat titik 4. So tamat di sini. So titik 5 kita mana? Tapi bukan cari di sini, kita cari pada pandangan atas. Pelan. So 5 ni titik mula, tamat di titik 4, ini titik tamat. So kena cari 3 titik antara. Jadi nak mencari 3 titik antara, macam cikgu buat rawak saja. Okey, awak boleh buat, awak ambil di antara 4 dengan 5 ni, kita ambil 3 butiran. Boleh rawak saja. 1 dengan menganggarkan
setara kedudukan jarak dia. Okey. So boleh letak 1, 2 Roman, 3 Roman. 1, 2, 3 Roman. Okey. Jadi dah dapat, apa kita buat? Ortografik, maklumat di sini adalah juga 1 di sini. Bila kita naik, kita akan dapat 1 di atas. 1 Roman. Okey, tengok cikgu buat. Okay, kita bawa maklumat 1 Roman ini atas. Okey. Bawa maklumat 1 Roman ke sisi kanan. Nampak sini dia bersentuh dengan permukaan ni. Inilah 1 Roman awak pada sisi kanan dan 1 Roman ni kena bawa naik atas. Okey, kena bawa naik atas. Dan okey. Tak bersilang di situ ya. Okey, kita kena silangkan dia. Bila silang, itulah 1 Roman. 2 Roman. 2. Okey, kita bawa maklumat tu naik atas. Okey, 2 Roman kita pindah ke sebelah pada pandangan sisi. Okey, di sini ialah 2 Roman. Jadi, ni cikgu tunjuk ni dalam periksa. Okey, kena guna kaedah ni. 3 titik antara. Okey. Okey, dapat 2 Roman. Dan yang ketiga, 3 Roman. Kita bawa maklumat ni atas. Okey. Kemudian, mana cikgu? Okey, sini. 3 Roman. Cikgu kena bawa naik atas maklumat 3 Roman. Okey. Tadi kat sini 3 Roman. 1, 2, 3. Jadi kita dah dapat mula, titik tamat. 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman. 1 Roman, sini 2 Roman, sini 3 Roman. Jadi dapat lengkuk, dapatlah bina lengkuk. Macam mana nak selesaikan lengkuk ini? Kita kena gunakan French curve. Okey, 3 guna French curve. Ingat, kaedah French curve nak guna ni 3 titik, 1 lengkung. 1 lengkung. 3 titik 1 lengkung. Macam mana cikgu buat? Tadi tak jadi ni Okey, cikgu kat sini tajam. Okey, kat sini tajam. Okey, 1, 2, 3 cikgu buat 1 lengkung ya. Cari mana yang dapat berkadaran dengan baik. Okey, dapat. Okey. 1. Kemudian bahagian atas. Cari. 1, 2, 3, satu lagi lengkung. Okey. Dapat. Tadi sudah dapat. Jadi kita dapatlah. Ini ialah permukaan D. Ini permukaan E. Ini permukaan C. Jadi selesailah tugasan kita. Okey, Assalamualaikum. Awak boleh cuba soalan nombor 16. Kita jumpa lagi pada masa yang lain.